Oke, selamat petang. Kami dari kumpulan 13 akan membentangkan tentang nilai dan etika, yaitu standard etika, nilai perkhidmatan awam dan profesionalisme. Bagi pengenalan, slide. Oke, bagi pengenalan, menurut Pellegrino 1990, integriti sebagai tahap keseimbangan di antara ruang pribadi, autonomi dan nilai individu. Seterusnya, elemen tingkah laku pekerja dan kejayaan yang melibatkan urusan yang adil, kejujuran dan kebolehpercayaan di tempat kerja. Etika juga adalah sebuah ilmu yang mengajar kita norma bagaimana hidup dalam keadaan moralitas menurut Kraft 1993. Selain itu, nilai etika dalam perkhidmatan perlu dititik beratkan oleh penjawat awam dan pengurusan korporat melalui standard etika, nilai perkhidmatan awam dan profesionalisme yang akan membawa kepentingan dan keburukan kepada mereka. Seterusnya. Seterusnya, standard etika dalam sektor awam dan pengurusan korporat. Organisasi dan agensi kerajaan sentiasa berhadapan dengan pelbagai jenis bahaya di dalam dan di luar persekitaran, dan risiko ini boleh memberi kesan kepada prestasi, produktiviti dan ketetapan masa organisasi. Menurut Arifin dan Ahmad pada tahun 2016. Oleh itu, setiap penjawat awam atau swasta haruslah mempunyai standard etika yang tinggi. Standard etika merupakan tingkah laku seseorang individu dalam mengendalikan sesuatu perkara. Di sini terdapat kepentingan standard etika dalam sektor awam dan pengurusan korporat, iaitu yang pertama, mewujudkan pengurusan secara saksama dalam sektor awam dan pengurusan korporat. Pegawai awam yang menduduki jawatan amanah awam memerlukan komitmen terhadap rangka kerja etika yang merangkumi equity, integriti dan kesetiaan. Equity di sini bermaksud pertimbangan saksama terhadap tuntutan semua, manakala integriti iaitu pengakuan bahawa kepentingan awam dan keperluan adalah pusat dalam penyediaan nasihat, pelaksanaan dasar dan program, serta kelakuan dan aktiviti seharian penjawat awam. Seterusnya, kesetiaan memerlukan penjawat awam meneruskan perkhidmatan secara berdedikasi dan setia selagi berkhidmat di dalam sektor kerajaan mengikut Undang-Undang Perkhidmatan Awam. Cabaran standar etika dalam sektor awam dan pengurusan korporat. Dalam pelaksanaan standar etika juga terdapat beberapa cabaran yang boleh menjejaskan etika dan integriti suatu organisasi awam. Antaranya adalah sikap bias atau berat sebelah. Sikap bias atau berat sebelah dalam perkhidmatan awam bermaksud sebarang keputusan yang dibuat sentiasa dipengaruhi oleh pihak luar ataupun disebabkan oleh aspek-aspek tertentu. Dalam erti kata lain, tiada konsep neutraliti dan ketulusan dalam perkhidmatan yang diberikan. Sebagai penjawat awam atau pekerja secara umumnya, konsep equity atau kesaksamaan seharusnya diterapkan di mana setiap pelanggan diberikan layanan, hak dan perkhidmatan yang sama tanpa dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu. Seterusnya, sikap individualistik. Sikap individualistik adalah sebarang nilai pribadi yang boleh mengganggu atau mempengaruhi keputusan, tindakan, atau tugas seorang penjawat awam. Setiap penjawat awam seharusnya setia dan berdedikasi terhadap perkhidmatan yang diberikan. Mereka seharusnya menunjukkan sikap kemampuan, kemahuan, dan kebolehan untuk bekerja sebagai satu pasukan, terutama sekali apabila bekerja dalam bidang perkhidmatan awam yang mempunyai matlamat untuk melayani serta membantu orang awam. Oleh itu, sebelum menyertai sebarang bidang pekerjaan, contohnya seperti perkhidmatan awam, mereka haruslah bersedia untuk bertoleransi, bekerjasama, profesional, dan berintegriti semasa bekerja sebagai satu unit. Seterusnya, nilai pengurusan awam dalam sektor awam dan pengurusan korporat. Pertama itu kepentingan meningkatkan mutu perkhidmatan awam.
Mutu perkhidmatan awam sangat penting untuk sebuah organisasi dalam melakukan perkhidmatan kepada orang. Disampaikan secara adil, berkesan dan berbudi bahasa kepada orang lain. Pihak kerajaan juga telah menggariskan beberapa inisiatif bagi meningkatkan mutu perkhidmatan awam agar perkhidmatan awam dapat melaksanakan tugas secara profesional dan mengikut standard etika tertinggi iaitu integriti dan kejujuran. Keupayaan perkhidmatan awam yang memberi perkhidmatan yang bermutu sejajar dengan perkembangan di sesebuah negara, maka membantu untuk meningkatkan pengurusan nilai secara holistik dalam perkhidmatan awam. Cabaran nilai perkhidmatan awam dalam sektor awam dan pengurusan korporat. Yang pertama ialah pempolitikan. Pihak awam sepatutnya setia kepada tuan mereka namun terdapat kebimbangan etika yang ketara yang ditimbulkan oleh politisasi perkhidmatan awam di seluruh dunia. Hal ini menegaskan bahawa usaha untuk menjadikan pegawai kerja yang lebih menerima arif politik dan pengaruh luar terhadap dasar telah mengakibatkan peralihan daripada penyampaian program yang konsisten di tengah-tengah pembaharuan sektor awam. Kemudian, cara tabik urus baru juga menjadi cabaran dalam menerapkan nilai ini. Sistem nilai dicabar oleh bentuk penglibatan baru antara negara dan individu yang terjejas oleh dasar awam yang kadang-kala dirujuk sebagai perubahan daripada kerajaan kepada tabik urus. Hubungan yang semakin meningkat antara sektor awam swasta dan bukan untung telah menggulingkan konsep tabik urus. Perluasan dalam perkongsian awam swasta ataupun PPP memberi contoh yang berguna tentang perkembangan tersebut. Seterusnya adalah kepentingan profesionalisme dalam sektor awam dan pengurusan korporat. Pertama adalah profesional. Profesional membawa maksud profession, iaitu kerjaya yang memerlukan latihan lanjutan, manakala profesionalisme membawa maksud kebolehan ataupun bakat seseorang, iaitu merangkumi aspek komitmen, kesetiaan dan tingkah laku yang berkesan yang memajukan objektif organisasi. Kepentingan profesionalisme dalam organisasi adalah seperti mendorong organisasi untuk mampu berdiri teguh dan melancarkan struktur kerja. Seterusnya adalah menggalakkan kerjasama dan kepakaran dalam tugasan. Profesionalisme juga adalah wadah kepada pembentukan integriti dalam organisasi seperti tiada amalan rasuah dan yang akhir sekali adalah mewujudkan konsistensi dan koherensi dalam setiap pekerja. Selain itu, terdapat keburukan profesionalisme dalam sektor awam dan pengurusan korporat, seperti memberi tekanan terhadap para pekerja. Sebagai contoh, apabila sebuah syarikat telah membuat sebuah polisi pematuhan ketat terhadap tingkah laku profesional dari segi etika, komunikasi dan tingkah laku boleh membawa penekanan yang berlebihan terhadap profesionalisme di tempat kerja. Boleh mengurangkan flexibility dan productivity dalam pekerjaan dan juga boleh menyebabkan hubungan menjadi tegang, berlakunya perbalahan dan kesukaran dalam kerja berpasukan. Hal tersebut boleh menyebabkan memberi kesan buruk terhadap reputasi syarikat. Kesimpulannya, sesebuah organisasi akan memberikan tumpuan yang besar kepada nilai dan etika yang akan merangkumi piawaian etika, nilai berkaitan perkhidmatan awam dan profesionalisme. Pengurusan dalam sektor awam dan pengurusan korporat, kedua-duanya memberikan penekanan yang ketara kepada ketiga-tiga aspek ini. Ini berlaku kerana ketiga-tiga aspek ini menjadi penanda aras untuk berfungsi dengan cekap bagi sesebuah organisasi agar sesebuah organisasi tersebut berkembang ke arah menjadi lebih matang dan beroperasi pada potensi penuhnya. Sebaliknya, setiap komponen datang dengan faedah dan kelemahannya yang tersendiri. Penggunaan ketiga-tiga komponen ini adalah bergantung kepada keupayaan organisasi untuk melaksanakannya dalam pelbagai konteks. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.